Bersama saya, Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 884 dan antara paparan utama malam ini. PAS mimpi ngeri jika PH kembali memerintah. Isu watak video semburit kembali terseret. Jangan jual lapangan terbang antarabangsa Subang. Antara nyawa rakyat dan industri kasino. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Ramadan Al-Mubarak. Ngerinya PAS dan DAP umpama lautan luas yang tidak bertepi, ngeri dan benci bergabung dan menggelembung di dalam hati. Ini dizahirkan oleh Naib Presiden PAS Idris Ahmad dalam tulisannya di Facebook beliau bertarikh 5 Mei 2021. 22 bulan mimpi ngeri rakyat Malaysia, semoga tidak berulang, katanya. Maksud beliau mimpi ngeri kerana diperintah oleh Pakatan Harapan yang di dalam gabungannya ialah parti DAP yang kononnya menunggang Parti Amanah Negara Amanah. Namun entah rakyat Malaysia mana yang telah mendapat mimpi ngeri itu, beliau tidak sebut. Apa yang jelas beliau mengecam DAP tanpa sebutir bukti. Sedangkan bila tiada bukti, kenyataannya sama dengan menfitnah. Tetapi takkan Ustaz menfitnah? Namun itulah hakikatnya. Dalam kegairahan membuat hantaran menyerang DAP, beliau lupa dalam parti itu ada ahlinya Melayu beragama Islam, malah yang berpendidikan agama pun ada. Puncanya DAP dikabarkan boleh bekerjasama dengan UMNO. Saya yakin UMNO tidak semudah itu. Ahli UMNO yang terkenal sebagai ahli yang cukup anti DAP tidak akan menerima pelawaan dan jajaran ini. PAS sudah ada pengalaman, Tun Mahathir sudah ada pengalaman, Bersatu sudah ada pengalaman dengan DAP. DAP akan buat apa sahaja demi untuk Perintah Putrajaya. DAP tahu mereka solid akan dapat sokongan orang bukan Melayu, terutama pengundi Cina. Cuma undi Melayu payah sikit. Harapan mereka mesti cari jalan supaya parti yang boleh pecah undi Melayu kalau hendak berkuasa di Putrajaya di dalam pilihan raya umum ke-15, katanya. Menurut beliau, DAP mahu Melayu berpecah demi berkuasa semula di Putrajaya. Katanya, kalau Melayu bersatu, harapan mereka untuk kembali berkuasa tidak boleh sama sekali. Oleh itu, DAP meletakkan PAS musuh nombor 1 sebab berusaha untuk menyatukan orang Islam Melayu secara tidak langsung akan menyekat DAP PH berkuasa di Putrajaya. Impian untuk didik PAN pengganti PAS masih tidak berjaya, maka cubaan memancing UMNO untuk bersama dengan DAP cuba dilakukan, tegasnya. Lidah pemimpin PAS terkehel apabila hendak menyebut amanah lalu disebutnya PAN. Tujuannya jelas, untuk menghina. Kelakar. Mengulas mengenai tindak tanduk pemimpin PAS mutakhir ini, Pengarah Hal Ehwal Syariah Amanah, Ustaz Zulkarnain Abidin berkata, parti itu cuba mengheret masyarakat untuk membenci parti politik tertentu kerana perbezaan agama. Beliau mengambil contoh pada kes huluran bantuan yang dibuat oleh salah seorang ahli parlimen non-Muslim kepada orang Islam. Walaupun tidak memperincikan kenyataannya, Zulkarnain dipercayai merujuk pada bantuan ahli parlimen Bukit Mertajam, Steven Sim, kepada seorang pemuda Melayu Kelantan baru-baru ini. PAS mengambil kesempatan mengapi-apikan sentimen perkauman dan agama melulu dalam kes tersebut. Orang Islam diapi-apikan supaya melihat bantuan kemanusiaan itu sebagai usaha penyebaran agama tertentu kepada orang Islam, kata Zulkarnain. Beliau menasihatkan non-Muslim supaya tidak melihat Islam dalam konteks politik pada orang PAS. Dari sudut politik, apabila PAS bersekongkol dengan pengkhianat mandat rakyat, itu bukan ajaran Islam, tegas bekas ahli Dewan Undangan Negeri PAS, Santan Perlis itu. Beliau berkata Islam tidak berkompromi dengan kedaulatan integriti, tiada ruang yang diberikan oleh Islam untuk pengkhianatan, salah guna kuasa dan penyelewengan. Menurut Zulkarnain, PAS tiada pendirian politik. Mereka hanya pandai mendesak ketika tidak berkuasa tetapi mengubah pendirian apabila beroleh kuasa. Dalam isu judi,
arak, kematian seorang anggota bomba, RUU 355, sekolah vernacular, aurat pramugari dan banyak lagi. Begitu lantang suara PAS semasa tidak berada dalam kerajaan. Isu-isu berkenaan sudah dipadam daripada kamus kerja-kerja politik mereka, padahal itulah isu yang mereka canang dan pengaruhi rakyat supaya membenci Pakatan Harapan ketika mereka menjadi pembangkang. Sebaliknya, PAS terus berwirid. Kononnya, dalam tempoh pentadbiran Pakatan Harapan sangat mengerikan demi menghalalkan rampasan kuasa yang mereka lakukan. Pimpinan parti sendiri pecah belahkan Melayu Islam, dituduhnya pihak lain yang punya angkara. Sedangkan apa yang sebenarnya dikejar oleh pemimpin PAS hanyalah jawatan dan kerusi demi kelangsungan kepentingan politik mereka. Lalu bercakaplah mereka tentang keistimewaan Islam, keadilan Islam, sedangkan semuanya hanyalah pemanis mulut untuk memerangkap orang ramai agar terus mempercayai mereka. Kononnya, mereka berjuang demi Islam. DAP terus dijadikan momok demi mencapai matlamat mereka. Malang sekali, Ramadan dicemari dengan hantaran berbau fitnah dan hasutan yang tidak seiring dengan status seorang yang dipanggil ustaz. Fikirlah siapa sebenarnya yang ekstremis. Jom Channel mengucapkan tahniah kepada Datuk Seri Akril Sani Abdullah di atas pelantikan beliau sebagai Ketua Polis Negara yang baharu di saat Malaysia sedang berhadapan dengan serangan COVID-19. Pastinya tugas Akril Sani lebih mencabar kerana beliau bukan sahaja harus bersaing dengan kehebatan bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur, malah kerana pemimpin politik yang berkuasa bukan secara pilihan raya tetapi menerusi tebuk atap. Pemimpin politik ini didakwa oleh Abdul Hamid campur tangan dalam tadbir urus polis di Malaysia seperti dalam hal tindakan disiplin, kenaikan pangkat dan pemindahan pegawai polis lantaran kedudukannya sebagai pengerusi Suruhanjaya Pasukan Polis SPP. Bagaimanapun, menurut tokoh wartawan Datuk A. Kadir Jassin, Akril Sani Abdullah berpeluang menjadi lebih hebat dari Abdul Hamid Badur jika beliau berjaya mengenal pasti individu dalam video disandarkan. Ini kerana kata A. Kadir, Abdul Hamid walaupun dikatakan hebat, gagal mengenal pasti watak utama dalam video itu kerana kononnya video itu kabur. Menurut beliau, Malaysia memerlukan Ketua Polis Negara yang lebih hebat lagi berbanding Abdul Hamid Badur. Abdul Hamid hanya berjaya cam salah seorang daripada dua pelakon video berahi passionate sandakan. Kalau Akril Sani berjaya cam dua atau lebih watak dalam video terbaru ini, dia memang hands down. Kalau nak lagi hebat, dia boleh review atau siasat balik video 4 Points by Sheraton itu. Sekiranya dia cam pelakon yang Abdul Hamid tak cam, memanglah dia hebat, kata bekas penasihat media Perdana Menteri itu. Kata A. Kadir, jika ramai pihak yang menganggap Abdul Hamid hebat, kita mahu Akril Sani jadi IGP yang lebih hebat. Lagipun dia kena buktikan secara sahih yang dia bukan budak sesiapa. Apa yang menarik salah seorang daripada watak dalam video tersebut, bekas Ketua AMK Santubong Haziq Abdullah Abdul Aziz mengaku bahawa beliau dan Datuk Seri Azmin Ali adalah pasangan yang melakukan seks di luar tabi'i tersebut. Azmin yang ketika itu Menteri Hal Ehwal Ekonomi Kerajaan Pakatan Harapan menafikan tuduhan yang mengaitkan beliau dalam video lucah berkenaan. Azmi menegaskan bahawa tuduhan yang dibuat oleh Haziq merupakan komplot jahat untuk mencemarkan reputasi dan kepribadian beliau. Tujuan tuduhan tersebut ialah untuk menjatuhkan dan memusnahkan karier politiknya. Namun, sehingga hari ini Azmin tidak mengambil apa-apa tindakan undang-undang terhadap Haziq untuk membersihkan namanya. Sebelum ini, beberapa pemimpin UMNO turut membangkitkan mengenai isu video disandarkan itu yang kini dikenali sebagai video semburit. Mereka mahu siasatan dilakukan terhadap video yang tular dan memalukan Malaysia di seluruh dunia itu. Pendedahan Abdul Hamid mengenai campur tangan politik di dalam pasukan polis termasuk cawangan khas kini mengundang kembali kenangan rakyat kepada isu video semburit yang dikatakan kabur. Maaflah, memang ramai dalam kalangan penyokong Pakatan Harapan merasa ragu bahawa watak di dalam video itu tidak dapat dikenal pasti kerana kononnya ia berkualiti rendah dan kabur. Namun dengan wujudnya sistem pengecaman wajah menggunakan algoritma komputer untuk mencerap dan menganalisis secara terperinci wajah seseorang individu, mustahil watak di dalam video semburit disandarkan itu gagal dikenal pasti. Abdul Hamid mampu mengenal pasti sekurang-kurangnya 34 pegawai dan anggota dari agensi penguatkuasaan yang terlibat dalam kartel polis dan melindungi penjenayah diketuai Niki Low, geng Niki yang dikesan mula beroperasi sejak 2014. Malangnya, beliau gagal menyelesaikan kes video semburit disandarkan walaupun salah seorang daripada wataknya sudah pun mengaku. Beranikah Akril Sani bertindak?
Belum lagi isu pengambilan dana kumpulan wang amanah negara KWAN sebanyak RM5 bilion secara tidak telus dijelaskan, kini rakyat gempar dengan berita penjualan konsesi lapangan terbang Subang pula. Dalam hubungan ini, Timbalan Presiden Amanah, Datuk Seri Salahuddin Ayub mengingatkan agar Kerajaan Perikatan Nasional tidak mengambil kesempatan di atas pelaksanaan darurat untuk mengambil tindakan berkenaan. Konsesi lapangan terbang Subang masih lagi dimiliki oleh Malaysia Airports Holdings Berhad, MAHB. Beliau berkata urus niaga tersebut hanya akan merugikan MAHB. Jangan ambil kesempatan darurat untuk jual konsesi lapangan terbang Subang yang masih dimiliki MAHB, ciapnya di Twitter. Menurut beliau, MAHB bakal di-hijack sehingga berpotensi kerugian RM11.9 bilion melalui khazanah dan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Tolak runding terus, buka parlimen, kita debat. Ini harta rakyat dan negara, katanya dalam satu ciapan di Twitter. Salahuddin merujuk kepada laporan The Vibes yang menyebut bahawa ahli perniagaan dan juga hartawan hartanah Tan Sri Desmond Lim Siu Chun sedang merancang untuk mengambil alih lapangan terbang tersebut. Berdasarkan laporan The Vibes pada 6 Mei, ahli perniagaan Tan Sri Desmond Lim Siu Chun merancang untuk mengambil alih lapangan terbang Subang. Unit milik penuh WCT Holdings Berhad, Subang Sky Park Sendirian Berhad SSSB dikatakan sedang mengusulkan untuk memasuki konsesi baharu bagi mengoperasi seluruh kawasan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah sehingga 2092 menjadikannya sebagai lapangan terbang bandar. Desmond Lim mempunyai kepentingan langsung 7.3% dan kepentingan tidak langsung 18.15% melalui Dominion Nexus Sendirian Berhad di WCT Holdings. Beliau juga pengerusi eksekutif kumpulan tersebut. SSSB dipercayai telah membuat proposal tersebut kepada kerajaan melalui Kementerian Pengangkutan. Lapangan terbang Subang, kata syarikat itu, akan mensasarkan penumpang perniagaan premium, menarik pasaran berbeza penumpang KLIA dengan pembangunan hartanah yang berkaitan. Ia akan bertambah menjadi 7.5 MPPA juta penumpang setahun dan akan mengoperasi turboprops, jet kecil, helikopter, drone atau teksi udara dan pesawat kargo menurut laporan. Rancangan juga akan dibuat untuk mengembangkan laluan ke bandar atau lapangan terbang sekunder yang tidak dilayan oleh KLIA seperti lapangan terbang Halim Perdana Kusuma International di Jakarta. SSSB menganggarkan sejumlah RM3.7 bilion pelaburan awal tanpa menggunakan dana kerajaan. RM1.7 bilion akan digunakan untuk terminal penumpang dan terminal eksekutif pada tahun 2027, sementara RM2 bilion akan dibelanjakan dalam 10 tahun akan datang. SSSB juga mengatakan pihaknya akan merundingkan pampasan yang adil kepada pemilik Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB dan pakar penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih Airport Sendirian Berhad untuk mengosongkan lapangan terbang. Tetapi penghuni lain akan terus menggunakan kemudahan mereka termasuk khazanah, CAAM Menara Kawalan, PDRM Polis Diraja Malaysia dan TUDM Tentera Udara Diraja Malaysia. Khazanah Nasional Berhad adalah pemegang saham pengendali MAHB, sementara CAAM adalah akronim bagi Pengawal Selia Lembaga Penerbangan Awam Malaysia. Laporan itu mendakwa MAHB bersama Malaysia Aviation Group Berhad MAG yang memiliki Firefly menentang cadangan tersebut dan menghantar bantahan mereka kepada Kementerian Pengangkutan. Antara lain, kedua-dua syarikat itu berkata langkah tersebut akan mengancam pulangan pelaburan buat pemilik MAHB dan hal itu, kata mereka, pasti akan melibatkan wang awam kerana syarikat harus membayar pampasan kepada pemegang bon. Kerugian itu, kata mereka, bakal mencecah sehingga RM11.9 bilion berdasarkan konsesi lapangan terbang yang masih berbaki. Daripada meneruskan dengan cadangan Subang Skypark itu, MAHB dan MAG sebaliknya mencadangkan agar MAHB dibenarkan untuk meneruskan rancangan pembangunan semula lapangan terbang Subang atau Subang Airport Regeneration Plan. Setakat hujung 2020, khazanah, KWSP dan kumpulan wang persaraan KWAP mempunyai pegangan kolektif sebanyak 53% dalam syarikat itu. Sebelum ini, MAHB dilaporkan merancang pelan pembangunan 5 tahun lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang dengan nilai pelaburan RM1.3 bilion yang dijangka akan memberi nafas baharu kepada lapangan terbang terbabit sekaligus membantu membentuk suatu ekosistem aero angkasa yang serba lengkap. Ia turut dijangka membuka 10,000 peluang pekerjaan berimpak tinggi selain menggandakan bilangan pengendali dan penyewa. Inisiatif penjanaan semula lapangan terbang Subang adalah inisiatif strategik oleh
MAHB bagi menghidupkan semula ekosistem lapangan terbang Subang. Segmen ekosistem itu meliputi perniagaan penerbangan, penerbangan komersial, hub penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih MRO, pembuatan aeroangkasa, kargo udara logistik serta pusat teknologi penerbangan, kata Ketua KLIA Aeropolis Sdn Bhd Ranhil Singh di petik utusan online 19 April 2021. Baru 2 minggu, cerita sudah berubah. Jika benar, inilah tahap kebijaksanaan kerajaan tebuk atap memulihkan ekonomi negara. Baru-baru ini, rakyat dikejutkan dengan berita pekerja di 56 hotel di Pahang termasuk di Genting Highland telah menerima suntikan vaksin dos pertama. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairy Jamaluddin yang bertanggungjawab dalam program vaksin negara berkata, keputusan untuk memvaksinasi pekerja industri pelancongan lebih awal daripada kelompok berisiko lainnya dibuat oleh Pasukan Petugas Imunisasi COVID-19 CITF Pahang. Khairy berkata bahawa dia telah menulis surat kepada Kerajaan Negeri Pahang memandangkan senarai keutamaan yang ditetapkan tidak dipatuhi. Pihak CITF Bersekutuan hanya mengetahui tentang keputusan CITF negeri ini selepas mereka memulakan vaksinasi kepada kumpulan tersebut. Susulan daripada kejadian ini, saya telah menulis surat kepada Kerajaan Negeri Pahang pada 12 April 2021 bahawa keputusan untuk menyenaraikan kumpulan awal penerima vaksin adalah di bawah bidang selia JKJAV, Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Vaksin. Sehingga mana-mana kumpulan disenaraikan, keputusan senarai keutamaan terdahulu adalah terpakai, katanya dalam kenyataan media. Selain Pahang, Khairy juga menggambarkan bahawa beberapa negeri lain turut gagal mematuhi senarai keutamaan vaksin. Bagaimanapun, Khairy tetap tidak mendedahkan perinciannya. Keputusan mengenai siapa penerima fasa 1 program imunisasi COVID-19 kebangsaan perlu mengikuti garis panduan penetapan senarai barisan petugas hadapan yang diterbitkan JKJAV pada 1 Mac. Pelantikan vaksinasi selama tahap 1 dikendalikan oleh CITF negeri mengikuti senarai yang disiapkan di peringkat negeri. Namun ada beberapa negeri yang mendapat tanggapan bahawa mereka dapat mula memberikan vaksin kepada kelompok penerima lain setelah mereka memvaksinasi kumpulan pada tahap 1. Katanya, wah, rugilah pekerja lain termasuk penjawat awam yang tercicir dari segi keutamaan berbanding dengan pekerja kasino. Industri pelancongan merudum, tiada pelancong luar yang datang. Rakyat dikenakan perintah kawalan pergerakan PKP. Untuk ke daerah lain pun tidak boleh. Ini kan pula nak ke Genting Highland. Tetapi pekerja syarikat perjudian awal-awal lagi diberi keutamaan dan sudah menerima vaksin. Sementara itu, bekas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menyifatkan tindakan kerajaan mengenakan PKP ke atas Selangor merupakan satu pengakuan bahawa kerajaan telah gagal menangani gelombang ketiga COVID-19. Menurutnya, ukuran kejayaan bagi kerajaan menangani wabak tersebut adalah apabila sistem kesihatan negara mampu mengatasi kadar penularan jangkitan yang pada akhirnya tidak membebankan fasiliti. Dalam pada itu, beliau mengingatkan agar usaha memerangi penularan COVID-19 mengambil kira sudut epidemiologi atau kajian tentang penyakit epidemik bukannya dipolitikkan seolah-olah kes pandemik boleh membawa maut itu paling kritikal di Selangor. Beliau menjelaskan kadar insiden kes pandemik di Malaysia bagi setiap 100,000 penduduk adalah sebanyak 116, tetapi Kelantan mencatatkan kadar kes tertinggi sebanyak 331, diikuti Sarawak 273, Kuala Lumpur 225 dan Selangor 159. Kuala Lumpur dalam kadar kes COVID-19 225 bebas daripada PKP tetapi Selangor dengan angka 159 dikenakan PKP. Tolonglah jangan politikkan perkara ini. Nyawa dan kehidupan sangat terjejas, kata Ketua Pasukan Petugas Menangani COVID-19 di Selangor STFC itu. Beliau berkata demikian dalam sidang media membincangkan tajuk pandemik dan vaksinasi perlukah darurat di Hotel Tamu di Ibu Negara 5 Mei lalu. Turut menjadi panel ialah pengerusi Jawatankuasa Tetap Kesihatan Awam, Perpaduan Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Selangor, Dr. Siti Mariam Mahmud, Ahli Parlimen Bandar Kuching dari DAP, Kelvin Yi Li Wen dan Dr. Madan Nair dari Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda. Pengerusi Jawatankuasa merayu penamatan proklamasi darurat, Khalid Abdul Samad berperanan sebagai moderator dalam sidang media tersebut. Untuk rekod, mulai 6 Mei, 6 daerah di Selangor iaitu Hulu Langat, Petaling, Gombak,
Klang, Kuala Langat dan Sepang diletakkan di bawah PKP sehingga 17 Mei. Sementara itu, 3 lagi daerah iaitu Kuala Selangor, Sabak Bernam dan Hulu Selangor masih berkuat kuasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Mengulas lanjut, Zulkifli berkata, sejak Julai 2020, STFC yang dibentuk oleh Menteri Besar sangat sedar hal ini. Saya dalam penerangan kepada birokrat dan teknokrat juga mengingatkan Selangor perlukan strategi untuk menang. Jangan harap untuk dapatkan kesifar, hanya pastikan fasiliti kesihatan dan barisan hadapan tidak terbeban. Kita perlu sentiasa imbangi antara nyawa dan kehidupan. Katanya lagi, setelah dikecam, barulah Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan kerajaan bersetuju untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bermula 7 hingga 20 Mei ini. Nampak tak? Perkara yang berkait dengan nyawa rakyat pun Kerajaan Perikatan Nasional mahu mempolitikkannya. Kononnya nak menggambarkan Kerajaan Pakatan Harapan Selangor gagal menangani pandemik COVID-19. Sampai wilayah persekutuan pun mereka terlepas pandang. Tiba-tiba Kerajaan Perikatan Nasional Pahang laju menyuntik pekerja kasino dan meninggalkan rakyat yang berisiko dengan jangkitan COVID-19 terpinga-pinga. Inikah kerajaan Melayu Islam yang begitu dibanggakan oleh pimpinan Perikatan Nasional, khususnya PAS? Jangan lupa, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aida Nayan, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat berpuasa.